Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi dalam sesi sukses dan juga bermotivasi konsisten untuk menulis sepanjang bulan Ramadan. Kita dah masuk kepada Ramadan yang ke-21. So hari ini kita nak cerita tentang outline dalam bab metodologi. Namun begitu outline ini adalah subjektif ya. Dia juga boleh berubah-ubah juga kan kalau melihat kepada format ataupun guideline yang telah ada di dalam jabatan fakulti ataupun universiti sendiri. Dan ikut bidang juga kan, bidang technical, bidang sains, bidang social science, bidang management and art and humanities. Okey, jadi kita nak bincang kat sini. Kat sini saya ada beri dalam 2.12, maksudnya 12 item untuk kita bincangkan dalam outline dalam bab metodologi penyelidikan. Okey. Yang pertama kita faham bahawa tesis akan bermula dengan kalau kita lihat dekat sini dekat slide ni, jadi saya ada tulis 2.0, bukan 2.0 tapi 3.0. 3.0. Jadi lepas 3.0 tu 3.1 kita ada overview penyelidikan. Nanti kita akan bincang balik. Saya cuba sebut dulu. 3.1 overview penyelidikan. Kemudian 3.2 reka bentuk penyelidikan. 3.3 adalah setting dan juga skop penyelidikan. 3.4 adalah populasi dan persempelan. Okey, kemudian 3.5 adalah pembangunan instrumen. Kemudian 3.6 penterjemahan, translation. Kemudian 3.7 adalah prosedur pengumpulan data. Okey, 3.8 adalah kita punya etika penyelidikan. Okey, 3.9 adalah andaian dalam berkaitan dengan analisis penyelidikan, iaitu 3.9. 3.10 adalah berkaitan dengan kajian rintis. Okey, dan yang terakhir 3.11. Mohon maaf saya cakap tadi 12 item kan. Rupanya 11 item saja untuk metodologi ni. Jadi dalam metodologi ni kita ada 11 item dalam metodologi. Okey, saya nak interpret outline ni. Jadi pengenalan ni seperti mana yang kita dah jelaskan dalam bab 2 dan bab 1 adalah satu perenggan saja di mana kita akan tulis bab ini akan membincangkan. Contohlah 3.0 ni saya tulis bab ini akan membincangkan overview penyelidikan, reka bentuk penyelidikan, setting dan skop penyelidikan, populasi dan persempelan, pembangunan instrumen, okey, kemudian penterjemahan, prosedur pengumpulan data, etika penyelidikan, andaian analisis penyelidikan, kajian rintis dan diakhiri dengan kesimpulan. Okey. Ada typo ni, saya betulkanlah penyelidikan. Okey. Alright. Jadi itulah 3.0, cukuplah satu perenggan. Okey, kemudian kenapa saya buat 3.1 tu overview penyelidikan? Ataupun tak nak letak perkataan overview pun letak je. Kita buanglah. Kalau tak nak perkataan overview, kita straightforward je. Kita buang je overview tu jadi penyelidikan. Okey, dekat sini masing-masing pengajian PhD ada bidang masing-masing. Ada yang kalau katakan dalam bidang pendidikan, tulislah penyelidikan dalam pendidikan. Kalau saya dalam pengurusan, penyelidikan dalam pengurusan atau kebanyakan pengurusan dalam bisnes. Okey, penyelidikan dalam perniagaan, penyelidikan dalam kejuruteraan, penyelidikan dalam seni, contohnya. Jadi 3.1 nak beritahu apa dia itu penyelidikan pendidikan. Maksudnya nak cerita dulu bidang masing-masing kan. Kalau penyelidikan engineering lain, dia lebih pada cost effective, cerita tentang material, environmental. Kalau dalam cerita dalam pendidikan, murid itu, pelajar itu adalah aset. Okey, kalau dalam perniagaan mungkin lebih kepada keuntungan. Jadi masing-masing penyelidikan tu dia ada genetik dia. Jadi kita cerita sikit 3.1 penyelidikan bidang. Okey.
Kemudian 3.2 reka bentuk penyelidikan. Kita dah bincang hari itu. Kalau masih ingat lagi 6 yang saya bincang, iaitu bermulalah. Bolehlah cerita dalam 3.2 ni. 3.21 falsafah. 3.22 pendekatan. 3.33 pilihan penyelidikan. 3.24 strategi penyelidikan. 3.25 time horizon ataupun masa penyelidikan. 3.2.6 adalah teknik penyelidikan. Bolehlah buat sub-sub topik dalam reka bentuk penyelidikan. Kemudian yang ni ada yang buat, ada yang tidak lah. 3.3 ni setting dengan skop penyelidikan. Maksudnya kita beritahu kajian kita ni kita fokuskan di mana. Jadi 3.3 ni nak nyatakan fokus dalam penyelidikan. Okey, kita nak beritahu skop penyelidikan kita kat sana. Jadi skop penyelidikan ni kena selarilah dekat bab 1 sebab bab 1 kan kita ada buat limitasi dan skop penyelidikan. Jadi skop penyelidikan kena selari. Jadi mungkin kajian ni hanya dibuat di Malaysia saja dan kajian ini menggunakan kuantitatif sahaja. Jadi mungkin ada keunikan di situ untuk diperjelaskan. Jadi tak perlu panjang-panjang. 3.3 untuk cerita tentang setting dan juga skop penyelidikan. Okey, 3.4 masuk kita punya bahagian populasi dan persamplan. Kalau kuantitatif dia mungkin advance kat sini ataupun lebih rigorous dekat bahagian 3.4 ni untuk populasi persamplan. Ceritalah populasi. Ceritalah kalau wujud persamplan mewakili populasi. Dalam persamplan tu ada sampling frame, sampling size, sampling teknik, cerita semuanya. Jadi mungkin 3.4 ni ada sub-sub juga. Okey, 3.5 adalah pembangunan instrumen. Katalah you gunakan 3 instrumen, 3.51 soal sidik, 3.52 soalan temu bual, 3.53 adalah senarai semak untuk buat pemerhatian. Okey, 3.6 melibatkan translation, penterjemahan. Jadi kalau kadang bila kita mengambil set soal sidik contohnya dalam English, tapi kita nak edar kepada rakyat Malaysia mungkin lebih familiar dengan bahasa Melayu ataupun lebih selesa dengan bahasa Melayu, jadi kita nak translate. Jadi kat sini kita akan ceritalah prosedur. Contoh kita nak cerita back to back translation. Jadi boleh cerita 3.6 ni tentang back to back translation. Kemudian kita cerita tentang prosedur pengumpulan data. Nak tahu juga kat sini. Prosedur pengumpulan data ataupun kita boleh katakan strategi. Kat sini saya boleh tambah lah kalau nak tambah. Benda ni boleh edit. Saya tambah prosedur dan strategi. Strategi pengumpulan data. Jadi kita punya 3.7 kita lah macam mana nak dapatkan data yang banyak, macam mana strategi you supaya data ni memang reliable, data yang sah. Okey, apa prosedur yang you buat dalam strategi pengumpulan data ni. Okey, boleh cerita dekat 3.7. 3.8 adalah etika penyelidikan, research ethics sangat penting. Biasanya kita akan ceritalah, contoh dekat Universiti SKAN dah ada kan, research board untuk research ethics punya boards. Okey, jadi bila kita sebelum nak collect data, okay, kita kena isi borang, attach lah kita punya instrumen dan juga sebarang lampiran yang diperlukan yang telah dinyatakan dalam borang. Kita kena lengkapkan borang dengan attachment yang diperlukan. Kemudian jawatankuasa etika ni akan bermesyuarat and akan identify bahawa boleh tak boleh menjalankan penyelidikan, ada tak unsur-unsur kesalahan etika. Jadi kalau okey, dia akan keluarkan surat bahawa dapat kelulusan etika, barulah kita boleh collect data. Cerita tentang proses itu perlu ditulis dalam tesis. Okey. Kemudian kita tahu selepas metodologi ni, bila kita dah dapat data, bila kita dah kumpul data, kita nak analyse. Jadi perkara yang kena bincangkan dalam bab metodologi ni adalah andaian. Assumption, maksudnya syarat-syarat analisis penyelidikan. Mungkin ada orang kata spesifikasi dia, ada flow dia. Dalam analisis penyelidikan ni step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Jadi dengan itu kita panggil andaian ataupun assumption. Jadi andaian analisis penyelidikan kat sini. Bukan masa dekat analisis baru nak cerita. Analisis ini menggunakan berapa formula terdiri daripada, itu semua kena cerita dalam bab 3, bukan cerita dalam bab analisis. Okey, jadi semua tu yang kita kena jelaskan dia punya apa, dia punya prasyarat, dia punya prosedur, dia punya formula, dia punya equation dan lain-lain tu kena cerita dalam bab 3. Kemudian pilot study. 3.10 adalah kita punya kajian rintis untuk pilot study. Jadi kat sini kita ceritalah bermula semualah, bermulakan berbanyak sampel yang kita gunakan untuk kajian rintis, apa yang data instrumen digunakan untuk kajian rintis, apa result pada kajian rintis. Okey, bagaimana kajian rintis tu boleh meningkatkan kita punya validity and reliability. Okey, jadi kat sini
kita kena buat kajian rintis, kemudian last sekali 3.11 adalah kesimpulan. Copy balik 3.0 pengenalan, tukar je. Tadi saya tulis bab ini akan, jadi tulis tukar bab ini akan tu tukar pada telah. Bab ini telah membincangkan senaraikan semua elemen yang ada dalam outline bab 3 tu untuk bagi tahu bahawa kita dah habis. Kita dah habis tulis dah semua elemen ataupun outline dalam bab 3. Okey, lepas tu titik. Bab seterusnya akan membincangkan analisis dan dapatan kajian. Bermaksud itu kat bab 4 lah. Okey, jadi ini cadangan. Dan yang saya letak 3.11 pengenalan penyelidikan bidang, reka bentuk penyelidikan, setting dan skop penyelidikan, 3.4 populasi persamplan, pembangunan instrumen, penterjemahan, prosedur dan strategi pengumpulan data, etika penyelidikan, andaian analisis penyelidikan, kajian rintis dan kesimpulan. Jadi boleh merujuk outline ini sebagai kita punya panduan. Okey, dan juga boleh ubah suai, kan, mungkin tak sedetail ini, berbincanglah dengan supervisor, mungkin kita boleh kurangkan, contohnya 3.3 ni, okey, dan mungkin dekat 3.6 ni jika tidak melibatkan penterjemahan, dan mungkin ada tambahan-tambahan yang dirasa dan setelah berbincang dengan supervisor mungkin ada beberapa perkara yang ingin ditambah. Jadi dia ada sedikit flexibility dalam segi outline. Malah mungkin dekat fakulti atau jabatan ada menyediakan outline, jadi kita boleh refer juga yang telah disediakan oleh jabatan dan fakulti. Okey, itu saja perkongsian untuk outline bab metodologi penyelidikan. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan saya. Okey, kita jumpa lagi untuk Seri Ramadan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.